Siri yang ketiga, kita akan membicarakan tentang kepimpinan dalam siri-siri peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ceritakan kenapa perkara ini penting. Yang pertama, apabila kita mengkaji dan belajar tentang perancangan dan pengurusan strategi, pengurusan korporat yang digunakan oleh syarikat-syarikat multinasional, syarikat-syarikat yang mendapat keuntungan berjuta-juta, bahkan berbilion-bilion ringgit ataupun USD pada hari ini, sebenarnya kita mendapati bahawa semua pengurusan strategik dan perancangan korporat ini berasal daripada strategi ataupun teknik peperangan. Saya mengkaji dan saya menyumpai fakta yang mengatakan bahawa semua strategi-strategi yang digunakan oleh syarikat korporat pada hari ini berasal daripada strategi perang. Kemudian saya mengkaji, saya membaca buku-buku strategi perang, sebagai contoh The Art of War by Sun Tzu, kemudian The 33 Strategies of War by Robert Greene. Semua buku-buku strategi perang yang memperincikan bagaimanakah cara, apakah teknik, apakah taktik, metodologi, pendekatan untuk menang dalam perang dan perkara-perkara berkaitan kepimpinan yang ada di dalam siri-siri dalam peperangan kemanusiaan. Tetapi apabila saya membuka dan membaca kitab sirah dan saya meneliti perancangan dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siri-siri perang yang Nabi hadapi sepanjang 10 tahun ataupun 11 tahun di Madinah, 84 peperangan yang Nabi sertai dan Nabi bersama-sama sebanyak 28, kita akan merasa takjub dan luar biasa. Sebenarnya strategi perang Nabi yang merupakan wahyu daripada Allah SWT adalah strategi perang yang terbaik, paling hebat dan luar biasa. Bahkan dia terbukti berjaya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biiznillah. Setiap peperangan, hampir setiap peperangan, umat Islam sentiasa pada bilangan yang jauh lebih sedikit. Hadirin hadirat, bukan 1 kali ganda tentera musuh, bukan 2 kali ganda, bukan 5 kali ganda, bukan 10 kali ganda. Bahkan dalam peperangan Mu'tah sebagai contoh, umat Islam berhadapan dengan tentera musuh yang berjumlah lebih 70 kali ganda, dan umat Islam menang dengan kelengkapan perang yang jauh lebih rendah, jauh lebih terkebelakang. Jadi ini adalah penting untuk kita faham sebagai umat Islam, sebagai pemimpin yang ada kemahuan dan kesungguhan untuk bawa risalah Islam. Kita kena kaji siri peperangan Nabi. Apakah kepimpinan yang Nabi tunjukkan dalam siri peperangan tersebut? Kerana inilah yang akan membantu kita menjalani dan meningkatkan prestasi organisasi kita, keluarga kita, masyarakat kita dan mana-mana saja badan atau organisasi yang kita pimpin pada hari ini. Kita akan berbicara tentang Perang Badar. Hadirin hadirat, Perang Badar ini berlaku dalam bulan Ramadan, bulan yang sedang kita lalui dan jalani hari ini. Walaupun setengah pandangan ulama mengatakan Perang Badar itu tidak berlaku, umat Islam berbuka sebelum peperangan, tetapi kalau kita mengambil kira perjalanan, jarak perjalanan daripada Madinah ke Badar 130 km. Saya alhamdulillah berkesempatan melihat sendiri medan Badar apabila saya menunaikan haji pada tahun 2012. Bukan dekat, naik kereta pun 2 jam. Bayangkan Nabi dan para sahabat berjalan kaki dalam cuaca yang sangat terik dan panas dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijrah untuk sampai ke Badar. Jadi perang ini merupakan perang yang sangat penting dan merupakan Al-Faruq, dikatakan antara pemisah, merupakan milestone yang besar dalam perjuangan Islam. InsyaAllah kita akan berbincang satu persatu. Perkara pertama yang kita kena lihat dan ambil iktibar dalam siri peperangan Badar ini ialah Rasulullah SAW dan umat Islam memiliki keyakinan dan kepercayaan akidah yang sangat utuh, sangat kuat, sangat mantap. Ini adalah perkara pertama, dan kita akan lihat dalam mana-mana siri peperangan dan bahkan dalam seluruh perjuangan Rasulullah SAW, perkara ini merupakan fundamental, pasak dan kekuatan utama. Sebab ini juga yang membezakan antara kepimpinan dalam Islam dan kepimpinan Barat hari ini yang tidak berkait, tidak bertaut kepada ketuhanan, tidak ada elemen spiritual, roh dan sebagainya. Tapi Islam berbeza, dan ini menjadikan Islam lebih hebat. Kepimpinan Islam lebih berkesan dan mantap. Bayangkan 313 tentera Islam bertemu dengan 1000. 3 kali ganda Tapi umat Islam yakin dan meneruskan perjuangan dan meneruskan perjalanan untuk berperang. Kita tahu bagaimana tentera Islam pada awalnya keluar hanya untuk memintas kafilah perdagangan Abu Sufyan daripada Syam ke Mekah. Kerana apabila perjalanan kafilah dagang Abu Sufyan daripada Mekah ke
Syam gagal dipintas. Jadi apabila mereka pulang balik ke Mekah, jadi Rasulullah cuba pintas dengan tak ada kelengkapan perang. Keluar bukan untuk berperang, hadirin hadirat, tetapi takdirkan Abu Sufyan meminta bantuan daripada Mekah. Abu Jahal membawa bala tentera dengan segala kelengkapan yang sangat hebat, sangat kuat, dan dengan niat yang jelas untuk menghapuskan dan menghancurkan Islam di atas muka bumi, once and for all. Jadi ini yang Rasulullah dan para sahabat hadapi, tapi mereka sangat yakin dan bergantung penuh kepada Allah SWT. Apabila kebergantungan kita kepada Allah SWT 100%, 100%, dan usaha kesungguhan yang ditunjukkan 100%, barulah Allah menurunkan bantuan. Iz yughashikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijza syaitani wal ribata ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Pada malam sebelum peperangan, Allah mendatangkan rasa mengantuk pada para sahabat, dan semua para sahabat secara tidak mereka sedari tertidur. Dan Allah menurunkan hujan, nazzilu minas sama'i ma'a. Untuk apa? 4 fungsi hujan ini. Untuk mereka membersihkan diri, untuk mereka menghalau gangguan ataupun rasa syak daripada syaitan, untuk mereka menguatkan jiwa, motivasi dan kekuatan dalaman, dan akhirnya untuk mereka memantapkan pijakan kaki-kaki mereka. Apabila hujan turun, keesokan harinya apabila mereka berperang, tanah pasir menjadi padat untuk memudahkan kuda dan umat Islam bergerak. Jadi ini adalah pertolongan Allah. Apa lagi? Allah juga memperlihatkan kepada tentera Islam bilangan musuh ni sedikit. Izurikumuhum izin taqaitum fi a'yunihim qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Allah memperlihatkan kepada tentera Islam bilangan musuh sedikit supaya mereka ada keyakinan dan rasa berani. Dan rasa sama, Allah juga memperlihatkan kepada kaum musuh umat Islam ni sedikit, supaya orang kafir Quraisy yang tak ada iman ni, bila dia nampak umat Islam sedikit, jadi mereka overconfident, mereka bongkak, mereka riak, dan benda ini merupakan punca kekalahan orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Dan akhirnya, selepas kita melihat perjuangan dan usaha yang bersungguh-sungguh, Allah menurunkan pertolongan yang sebenar. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan jika apabila kamu mohon pada Tuhan kamu dan Allah memperkenankan, dan Allah menurunkan 1000 malaikat beratuk-atuk, bersusun-susun untuk membantu tentera Badar ketika itu. Jadi semua perkara ini sebagai seorang pemimpin kita kena ambil iktibar. Pertama, seorang pemimpin yang beragama Islam dan kita yakin dengan risalah Islam, kita perlu menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita, puasa kita, Al-Quran kita, zikir kita, kita punya muhasabah diri. Kerana ini adalah punca kekuatan pertama pemimpin Islam. Sebelum kita berbicara pasal kemahiran-kemahiran lain, mengurus, berinteraksi dengan manusia, berbicara, mengurus, itu semua kemudian. Tetapi Rasulullah telah menunjukkan contohnya. Rasulullah apabila para sahabat tertidur pada malam tersebut, Rasulullah bangun solat seorang diri dan meminta kepada Allah sepanjang malam. Minta kepada Allah. Dan pada pagi peperangan kepada Allah, Rasulullah mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kemenangan kepada kami. Jika kau takdirkan pada hari ini kami kalah dan kami dihancurkan, nescaya kau tidak akan disembah selamanya sampai bila-bila. Jadi ini adalah kebergantungan Rasulullah. Kita kena ada kebergantungan yang sama. Pemimpin kena dekat dengan Allah. Yang paling kuat menangis, paling banyak baca Quran, paling awal bangun qiyamnya, puasanya paling bersih, paling kurang dosa, barulah kita akan jadi pemimpin yang hebat. Yang kedua, kita juga kena menguasai agenda kepimpinan kita. Kita ni nak bawa manusia ke mana, nak bawa ahli-ahli kita ke mana. Kalau kita ada agenda, kita ada seruan, kita lah orang pertama yang kena faham. Orang akan tanya, orang akan minta kita menjawab. Jadi kalau kita sendiri tak yakin dengan perjuangan ini, bagaimana kita mampu membawa pengikut-pengikut kita untuk bersama-sama memperjuangkan dan memberikan segala yang mereka ada, berkorban untuk perjuangan. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita ni lah manusia, kita tak sempurna. Kita tak tahu semua benda, kita banyak kekurangan dan kepincangan. Tetapi dengan pengikut, kita jangan nampak tak yakin tau. Kita kena appear to be very confident. Kita tampil yakin, tampil tahu dan tampil 100% yakin. Kadang-kadang kita memang tak tahu, tapi
Kalau kita pun dah tunjukkan kita lemah dengan anak-anak buah, dengan ahli-ahli di bawah, kita 70% lah. Yang dapat kat bawah ni 50%. Dia sampai kat bawah lagi 30%. Sampai kat bawah lagi jadi 5%. Jadi kita pemimpin kat atas ni kena appear to be confident dengan agenda dan perjuangan yang kita nak bawa ni. Kita kena 100% dulu. Kat bawah tu nanti turun-turun-turunkan kurang. Tapi kalau kita kat atas ni pun dah 50% yakin, saya pun tak tahulah ni orang atas punya keputusan lah. Kita pun tak own. Saya pun tak tahulah, ni saya sampaikan aja. Macam mana nak jadi pemimpin? Tak boleh. Kita sendiri kena appear to be confident, meyakini dan pegang betul-betul sungguh-sungguh perjuangan ataupun apa-apa agenda yang kita nak bawa dalam organisasi kita atau persatuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW, kita lihat orang yang sangat berpandangan jauh. Dan bukan saja merupakan spiritual leader, Rasulullah adalah pemimpin panglima perang yang sebenar, yang tahu taktik, teknik dan melakukan persiapan yang sangat rapi, strategi yang sangat ampuh untuk berhadapan dengan musuh. Kita lihat Rasulullah apabila mula berhijrah, sampai saja Madinah, Rasulullah mengarahkan dan menyusun para sahabat Muhajirin dan Ansar ni untuk berkawal di sekeliling Madinah. Bukan sekadar itu, Rasulullah juga menghantar syariah-syariah untuk pergi. Sebenarnya itu merupakan training ground, merupakan latihan, coaching dan medan untuk mereka mempraktikkan ilmu peperangan untuk berhadapan dengan peperangan-peperangan yang sebenar. Berlaku banyak siri-siri syariah sebelum peperangan Badar Kubra, yang merupakan medan para sahabat melatih dan membiasakan tentang lokasi, membiasakan tentang menunggang kuda dan menggunakan senjata-senjata, membiasakan tentang persefahaman di kalangan mereka. Jadi ini semua Rasulullah rancang secara sangat teliti. Bukan tiba-tiba perang Badar boleh terus menang. Sebab apa? Kita kena lihat demografi. Orang-orang Ansar yang asal berada di Madinah memang dah biasa perang. Sebab Aus dan Khazraj memang selama puluhan tahun memang kerja dia berperang aja. Orang Madinah orang yang sangat hebat dalam peperangan. Tetapi kaum Muhajirin tidak. Umat Islam yang daripada Mekah dengan Rasulullah SAW ini tidak biasa berperang. Jadi mereka memerlukan medan untuk mereka melatih. Dan Rasulullah menyediakan medan yang sangat ampuh, sangat hebat dan sangat berkesan. Rasulullah juga turun ke medan dan melakukan sendiri perisikan. Pemimpin kena dilihat berada di medan. Dan betul-betul berada, bukannya memimpin daripada belok bilik yang berhawa dingin, remote control daripada jauh. Tak jadi. Pemimpin Islam mesti bersama-sama. Dan kita sebut dalam banyak siri-siri sebelum ini, Rasulullah adalah yang paling dekat dengan musuh, yang paling berani. Dan ketika perang, para sahabat yang lain semua berkumpul di sekeliling, seolah-olah berpaut dan berselindung di depan Rasulullah SAW. Dan dalam perang Badar, specifically Rasulullah sendiri dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan perisikan sebelum peristiwa peperangan. Rasulullah memang sangat bijak. Allah kurniakan kebijakan yang luar biasa kepada baginda. Rasulullah berjaya tangkap seorang tentera musuh dan dia tanya, setiap hari berapa ekor unta yang kau sembelih untuk kasih makan seluruh tentera musyrik? Jadi orang ni cakap 9 ke 10 ekor. Jadi Rasulullah automatically cara terus dapat tahu bilangan tentera musuh 900 ke 1000 orang. Kerana apa? Kerana setiap ekor unta yang disembelih untuk makan 100 orang. Bijak kan? Ini kebijakan Rasulullah. Rasulullah juga membahagikan tentera pada dua pasukan. Tentera Muhajirin yang diketuai oleh Ali bin Abi Talib, dan tentera Ansar yang diketuai oleh Sa'ad bin Mu'az. Ada peranan, ada fungsi pembagian dua pasukan, dua panji yang dipegang oleh Muhajirin dan Ansar. Tentang lokasi, tentang penentuan masa dan strategi, semuanya disusun rapi oleh Rasulullah sendiri. Satu kalau kita lihat pemimpin zaman moden yang hebat, kita lihat Syahid Syekh Ahmad Yasin. Kenapa seorang tua yang lumpuh di atas kerusi roda, dia cakap pun dengar tak dengar je, telinga dia sebelah dah pekak sebab kena seksa dalam penjara. Tetapi kenapa pihak Israel Yahudi begitu takut dan gerun dengan Syekh Ahmad Yasin? Kerana Syekh Ahmad Yasin bukan sahaja merupakan spiritual leader untuk Hamas di Palestin, tetapi Syekh Ahmad Yasin terkenal daripada usia muda dia memang sangat mahir, merupakan strategis peperangan yang luar biasa, kebijakan dan taktik dia. Kita hari ini pemimpin, bukan kerja kita motivate je.
Bukan kerja kita mengurus sahaja, bukan meningkatkan motivasi mengubah sikap dan paradigma ahli sahaja, tetapi kita kena dalam masa yang sama menjadi subject matter expert. Kalau kita merupakan bos di tempat kerja dalam bidang kejuruteraan, kita kena tahu kejuruteraan in and out. Kalau kita merupakan ketua kepada NGO Islam, kita kena menguasai manhaj taghyir, kita kena menguasai Al-Quran, sunnah, semua kisah sirah Nabi, para rasul yang terdahulu. Kita kena menjadi subject matter expert dalam bidang yang kita pimpin, bukan menguasai ataupun menjadi pemimpin untuk motivate orang saja. Kalau untuk motivate orang, baik kita panggil motivator. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi dalam siri peperangan Badar. Yang ketiga, Rasulullah juga menggunakan pendekatan syura, perbincangan dengan para sahabat dalam banyak peristiwa dalam kisah Badar. Yang pertama, apabila tentera Islam keluar untuk memintas kafilah perdagangan Abu Sufyan, jadi Abu Sufyan minta bantuan ketenteraan daripada Abu Jahal. Abu Jahal hantar 1000 strongman, memang niat memang nak kasih bantai dan hancurkan Islam. Jadi Rasulullah terpaksa meminta pandangan kaum Muhajirin dan Ansar. Kerana Ansar, kalau kita ingat dalam peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua, mereka berjanji setia untuk mempertahankan Rasulullah SAW di mana? Di Madinah. Badar ialah 130 km jauh daripada Madinah. Rasulullah terpaksa meminta bai'ah yang baru, meminta pandangan mereka. Adakah kita nak teruskan lawan ataupun kita macam mana kembali? Tetapi para sahabat, kita sebutkan tadi, dengan segala keyakinan dan kebergantungan mereka kepada Allah, keyakinan mereka dengan agenda yang mereka bawa, mereka kata tak. Ansar diwakili oleh Sa'ad bin Mu'az kata Rasulullah, proceed, teruskan. Muhajirin diwakili oleh Miqdad bin Aswad bersuara dan kata Rasulullah, kami akan bersama-sama dengan kamu. Rasulullah mendengar pandangan, menerima feedback, maklum balas pada semua. Begitu juga dalam selepas peristiwa peperangan Badar, apabila umat Islam menang dan berjaya mengumpulkan lebih kurang 70 tahunan perang, Rasulullah minta pandangan sahabat sebab belum ada hukum dalam Quran pasal rampasan perang ataupun tawanan ni nak buat macam mana. Jadi Umar dengan segala keberanian dan dia punya kegarangan, dia kata Rasulullah, kita kasih bunuh je semua ni. Mereka ni lah orang-orang yang paling kuat menentang engkau, nak bunuh engkau, mereka mengusir engkau, mereka memboikot engkau. Bunuh aja Rasulullah. Tetapi sahabat-sahabat lain berpandangan berbeza. Rasulullah kumpul semua pandangan-pandangan ini dan akhirnya apa yang dilakukan pada tawanan-tawanan perang inilah mesti dibayar, dibayar dengan harta dan dilepaskan. Bagi siapa yang tak ada harta, tak ada ahli keluarga di Mekah, jadi mereka kena mengajar anak-anak Islam membaca dan menulis. Jadi ini peristiwa-peristiwa Rasulullah meminta pandangan para sahabat. Kemudian dalam peristiwa yang biasa kita sebutkan juga, Khabbab bin Munzir mencadangkan kepada Rasulullah pemilihan lokasi di mana tentera Islam nak berkamp. Sa'ad bin Mu'az turut mencadangkan kepada Rasulullah supaya dibina khemah untuk Rasulullah berehat dan para sahabat berkawal. Dan hari ini kalau kita lihat, kita pergi ke Medan Badar, ada Masjid Al-Arish yang merupakan tempat lokasi di mana khemah Rasulullah dibina. Lihat Rasulullah menerima pandangan sahabat yang tidak bertentangan dengan perkara-perkara asal Islam. Rasulullah terima dan dilaksanakan. Jadi sebagai seorang pemimpin, ini adalah kualiti yang kita kena betul-betul teladani. Kita perlu jadi diplomatic leader. Zaman kuku besi, zaman meminta secara autokratik ni dah berakhir. Sekarang ni zaman moden, orang dah bijak, kan? Maklumat di hujung jari. Orang boleh tengok semua jenis resources ada dalam internet. Jadi dunia bergerak dengan pantas. Jadi kita perlu melibatkan ahli-ahli kita dalam membuat keputusan. Sebab apa? Supaya mereka rasa keputusan itu mereka yang punya. Dan na'udzubillah, kalau ditakdirkan keputusan yang kita buat sama-sama itu berakhir dengan perkara yang negatif, impak yang sebaliknya yang tidak kita mahu, sama-sama tanggung. Itu kelebihannya. Mutual agreement, mutual decision dan mutual accountability. Kita tanggung bersama. Itulah kelebihan dan kebaikan kita melakukan perbincangan dan bertanya pandangan ahli. Dan bukan semestinya kita gunakan pandangan ahli yang disebut atau feedback yang diberikan kepada kita, tapi kita boleh jadikan panduan untuk kita membuat keputusan dengan baik. Dalam syarikat-syarikat korporat, terutama dunia yang maju dan berkembang pada hari ini, budaya ini sudah semakin biasa. Di tempat saya kerja, sebagai contoh, dibawakan
penggunaan tell me. Tell me ni lah memberi feedback ataupun maklum balas kepada kita punya superior, kita punya boss. Syarat dia apa? Syarat dia bos ni tak boleh cakap. Dia kena diam, dia dengar feedback kepada orang bawah ataupun maklum balas. Dan dia kena sebutkan terima kasih, thank you. Sebab apa? Sebab kita ni Allah ciptakan memang self-centric. Kita ni defensif. Kita salah pun, orang tegur pasal kita akan pertahankan diri kita. Kita akan nafikan. Jadi selagi kita tidak dipaksa untuk diam, jadi kita kata budaya ni, kalau orang bawah tegur, menyatakan pandangan, meluahkan isi hati, pemimpin kena diam. Seribu bahasa diam, tak cakap apa. Diam, terima kasih, senyum, terima kasih. Lepas tu kita reflect. Ini adalah satu budaya yang baik yang kita boleh biasakan. Jangan ada barrier ataupun gap antara pemimpin supaya orang bawah takut nak beritahu bos, takut nak tegur bos, takut nak berikan maklum balas, takut nak beritahukan situasi realiti sebenar. Ini semua adalah benda-benda yang kita boleh belajar daripada kisah peperangan Rasulullah SAW. Rasulullah juga selain daripada 3 poin yang pertama tadi, sangat yakin dan berpegang kukuh dengan agenda, dengan Allah SWT. Kemudian Rasulullah memandang ke depan, merancang strategi dengan begitu baik. Dan Rasulullah juga yang ketiga tadi kita kata meminta pandangan kepada para sahabat dan menerima maklum balas. Yang keempat, Rasulullah menjaga kebajikan ahli. Berapa orang sahabat yang tidak bersama-sama dalam peperangan Badar, walaupun masih dikira sebagai ahli Badar. Contoh Uthman bin Affan yang menjaga puteri Rasulullah sendiri yang merupakan isteri beliau, iaitu Ruqayyah, yang akhirnya selepas tentera Islam pulang daripada perang Badar, Ruqayyah meninggal. Jadi Uthman tidak menyertai peperangan Badar. Ataupun Abu Lubab, ataupun beberapa orang sahabat yang lain yang dikecualikan. Kanak-kanak kecil Rasulullah kecualikan. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sangat teliti dan menjaga kebajikan ahli. Kita kena ambil tahu, kita kena menyelesaikan, membantu, dan bertanya khabar dengan ahli-ahli kita supaya kita sentiasa hidup dan segar dalam ingatan mereka. Dan yang terakhir yang saya nak kongsi pada petang ini ialah bagaimana tentera Islam sangat bersikap profesional terhadap musuh. Tawanan-tawanan musuh yang ditahan, yang ditangkap, dilayan dengan begitu baik, diberikan makan yang secukupnya, walaupun tentera Islam ketika itu tak cukup makan, tapi banduan kasih makan lebih. Ini kelebihan Islam yang kita takkan jumpa dalam mana-mana siri peperangan, kisah-kisah peperangan dalam sepanjang sejarah kemanusiaan. Mana ada tentera yang baik macam tentera Islam? Sebab kita ada agama, kita ada Tuhan, kita berpegang pada agenda yang suci. Islam adalah agama yang paling tinggi, paling benar dan akan bawa kita kepada syurga. Jadi menyebabkan banduan-banduan tawanan-tawanan perang ni merasa luar biasa dan biasa. Akhlak tentera Islam ni dia tak pernah jumpa kat tempat lain. Kami banduan dapat makan, tentera Islam sendiri yang kelaparan. Hingga kan ada di kalangan mereka yang akhirnya mengucapkan syahadat dan bersama-sama dengan perjuangan peperangan Islam. Jadi ini adalah 5 pengajaran besar yang kita dapat ambil daripada siri peperangan yang pertama, peperangan yang besar, peperangan Badar, yang impaknya memberikan kemenangan yang sangat manis kepada umat Islam. Semua pembesar-pembesar Quraisy Allah takdirkan mati dalam peperangan Badar, kecuali Abu Sufyan yang bawa kafilah perdagangan tadi, dia berjaya escape dan balik ke Mekah. Dan Abu Lahab ni sebab dia tak sertai. Yang lain semua sahabat nampak di mereka-mereka yang dulu menghina, dulu mencaci dan dulu cuba membunuh Rasulullah dan cuba menghancurkan agenda Islam ni, akhirnya dicampak ke dalam lubang kubur di medan Badar. Jadi semoga dengan pengajaran ini menjadikan kita lebih kuat, lebih mantap menjalani bulan puasa Ramadan Al-Mubarak dan membina kekuatan diri kita sebagai pemimpin yang dekat dengan Allah, dekat dengan ahli dan mencontohi kepribadian Rasulullah SAW, dan juga mempelajari, menguasai teknik-teknik peperangan, teknik-teknik pengurusan yang Rasulullah tunjukkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.